Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid maklimah? Saya harap semuanya sihat dan ceria selalu. Okey, cuba kita tengok apakah pelajaran akhlak kita pada hari ini. Okey, baiklah. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah tentang makanan yang halal dan baik. Okey, cuba kita tengok apakah syarat makanan yang boleh dimakan oleh orang Islam. Okey, yang pertama disahkan halal oleh badan berkuasa. Badan berkuasa tu contohnya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan untuk memantau halal makanan yang diletak di pasar-pasar raya dan di kedai-kedai makan. Okey, kalau antum nak membeli makanan di pasar raya, pastikan antum periksa dulu bungkusan tu ada cop halal. Tapi pastikan memilih cop halal yang betul. Sebab ada yang menggunakan halal yang palsu. Okey, yang kedua, binatang ternakan mestilah disembelih dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mahu membeli haiwan, contoh ayam. Kita nak beli di pasar raya, kita pastikan dulu dia ada mempunyai halal, tanda halal di situ. Sebab kita pun nak cek disembelih atau tidak, kita tak pasti kan. Tetapi pihak berkuasa telah meluluskan halal dan letak di situ. Kita kena pastikanlah halalnya betul atau tidak. Ataupun kalau kita nak beli di market-market, kita kena pastikan binatang tersebut telah disembelih. Jangan yang kita tengok tak ada kesan sembelih, tiba dijual kan. Kita kena pastikan dulu, adakah dia disembelih dulu dengan nama Allah. Kita kena beli pada orang yang menjualnya adalah orang yang Muslim, orang Islam. Baru kita boleh pastikan binatang tersebut telah disembelih dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, makanan yang bersih, berzat dan seimbang. Apa yang kita katakan sebagai makanan yang bersih? Okey, makanan tersebut disimpan di tempat yang bersih dan tertutup. Air minuman pun hendaklah bersih dan dimasak terlebih dahulu. Okey, bahan makanan mentah hendaklah dibasuh sebelum dimasak. Terdapat di sesetengah kedai makan, dia tidak basuh dulu. Contoh macam mi. Mi apabila dia nak goreng atau dia nak masak, dia hanya koyak je plastik tu. Maklimah ada pernah ternampak di sesetengah kedai makan, dia hanya koyak plastik tu, ambil mi tu dan masukkan ke dalam kuali. Itu adalah makanan yang tidak bersih, murid-murid. Jadi antum kena pastikan kalau antum nak masuk kedai makan tersebut, kena pastikan dia letak di dalam bahan makanan tu di dalam penapis. Kalau dia letak dalam penapis, maknanya dia telah dibasuh. Tapi kalau dia baru nak goreng, dia koyak plastik terus dia ambil, makanan itu tidak bersih dan boleh menjejaskan kesihatan antum. Dan seimbang, makanan seimbang. Okey, antum kena pastikan makanan itu cukup, ada sayur-sayuran, protein dan yang diperlukan oleh badan kita. Itu adalah yang seimbang. Okey, seterusnya, makanan yang diperolehi dengan cara yang halal. Ia tidak dicuri atau menggunakan wang curi. Okey, kalau antum nak makan sesuatu, contoh antum ternampak buah rambutan di pokok rambutan. Jangan terus-terus ambil. Kena minta pada tuan pokok tu dulu. Kena cari minta kalau antum teringin. Tak boleh ambil terus makan. Itu adalah dengan cara yang tidak halal. Cara yang tidak halal tu dikira mencuri lah. Dan satu lagi, kalau antum jumpa wang di tepi jalan, antum terus ambil dan beli keropok di kedai atau sebagainya. Tak boleh. Kalau di sekolah antum jumpa duit tu, antum kena serahkan pada mukadimah dulu. Dan mukadimah akan bertanya kepada siapa pemilik wang itu, atau tak ada siapa-siapa, mukadimah akan masukkan dalam tabung sekolah. Kita akan wakafkan duit tu. Jadi, jangan sesekali. Lepas tu, ataupun mengambil alatan-alatan kawan di dalam kelas tanpa meminta izin. Jangan. Kena minta izin. Bolehkah saya meminjam pensil awak? Kalau dia bagi, boleh ambil. Dia tak bagi, tak bolehlah ambil. Jangan ambil secara kasar. Maksudnya, kita ambil tu secara curi lah. Dia tak izinkan, tapi kita ambil juga. Tak bolehlah. Jadi, kita kena minta
izin. Okey, yang seterusnya, makanan tidak mengandungi perkara yang boleh merosakkan akal dan membahayakan nyawa. Contoh seperti okey, arak, dadah, rokok, lepas tu makanan ringan, minuman bergas. Okey, maklumat contoh yang dekat lah. Rokok. Rokok tu memang boleh membahayakan kesihatan kita. Pada orang yang menghisap rokok tu dan pada orang yang menghidu asap rokok tu. Kalau orang yang hisap rokok ni, maksudnya dia tak sayanglah pada orang lain. Sebab orang yang menghidu asap rokok tu adalah lebih teruk kesannya daripada orang yang menghisap rokok. Jadi jangan rokok itu boleh membahayakan nyawa kita dan boleh merosakkan akal. Dia boleh makan sel di paru-paru kita. Boleh menyebabkan kerosakan di paru-paru. Dia boleh membahayakan nyawa. Jadi rokok tu dikatakan juga sebagai tidak boleh kita mengambilnya. Okey. Baiklah murid-murid. Cuba kita tengok apakah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah memberitahu kepada kita, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Okey, dari surah Al-Baqarah ayat 168. Makanlah yang halal lagi baik di atas muka bumi ini. Allah dah sediakan dah makanan yang halal lagi baik di atas muka bumi. Kenapa kita mesti mencari benda yang tidak halal? Allah dah berpesan pada kita supaya cari benda yang halal. Banyak benda yang halal. Jangan cari benda yang tidak halal. Okey. Bila murid-murid, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.